Ada sebuah kisah yang pernah menggemparkan Itali suatu ketika dahulu, di mana seorang wanita yang juga merupakan ibu kepada 17 orang anak telah melakukan 3 pembunuhan yang sangat kejam. Kisah ini terjadi pada tahun 1939. Seorang wanita bernama Leonarda Cianciulli yang juga dikenali sebagai pembuat sabun Correggio telah membunuh 3 orang wanita di kota Correggio, Italia. Leonarda adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Dia mempunyai 17 orang anak, tetapi 13 orang anaknya telah meninggal sebelum mereka berusia 10 tahun. Maka tidak hairanlah mengapa 4 orang anaknya yang masih hidup dilayan dengan penuh kasih sayang, dan boleh dikatakan salah satu punca dia menjadi pembunuh adalah disebabkan ingin melindungi anaknya. Leonarda sebenarnya bukanlah seorang yang kejam, tetapi dia telah melalui kehidupan yang sukar sejak remaja lagi. Ketika muda, dia juga pernah mencuba untuk membunuh diri sebanyak 2 kali. Dia kemudiannya berkahwin dengan seorang kerani pejabat pendaftaran di kotanya. Namun, kedua-dua orang tuanya tidak bersetuju dengan pilihannya kerana mereka mempunyai calon yang lebih baik. Dia mendakwa bahawa ibunya telah mengenakan sumpahan ke atas dirinya supaya dia mengalami nasib malang dan berada dalam keadaan sengsara seumur hidupnya. Walaupun tiada bukti bahawa sumpahan itu memberi kesan ke atas kehidupannya, tetapi beberapa nasib malang telah menimpa wanita itu. Baru beberapa tahun berkahwin, Leonarda telah dipenjarakan atas tuduhan menipu. 3 tahun kemudian, rumahnya pula musnah dalam satu bencana gempa bumi. Dia juga telah kehilangan seramai 13 orang anak sepanjang perkahwinannya. Dia percaya bahawa dirinya telah disumpah. Lalu, dia pergi menemui seorang penilik nasib berbangsa Gypsy Romania. Pertemuannya dengan wanita itu ternyata tidak membuatkan keadaan bertambah baik kerana penilik nasib itu memberitahu bahawa dia melihat bayangan penjara pada telapak tangan kanan Leonarda, manakala di tangan kirinya pula dia melihat bayangan rumah sakit mental. Terpengaruh dengan sumpahan ibunya dan tilikan wanita Gypsy itu, Leonarda menjadi seorang yang sangat percayakan tahyul. Seorang anak lelakinya bernama Giuseppe memberitahu Leonarda bahawa dia ingin menyertai angkatan tentera Itali pada hujung tahun itu. Leonarda begitu sedih dan takut jika anaknya itu terkorban semasa bertugas. Dia yang begitu percayakan perkara tahyul merancang untuk melakukan sihir bagi memastikan anaknya selamat. Lebih mengejutkan lagi, sihir yang ingin dilakukannya itu memerlukan korban manusia. Dia pun mula memilih calon yang sesuai untuk dijadikan korban. Mangsa pertama Leonarda adalah seorang anak dara tua bernama Faustina Setti yang disangkakan tiada siapa yang akan perasan dengan kehilangannya. Lalu, Leonarda menjemput Setti datang ke rumahnya. Dia kemudian menghidangkan wain yang bercampur dadah kepada Setti sebelum membunuh wanita itu menggunakan kapak. Dia juga telah menulis surat kepada keluarga Setti dengan mengatakan bahawa Setti ingin keluar negara untuk bertemu dengan seorang lelaki. Setelah dibunuh, Setti telah dipotong menjadi 9 bahagian dan darahnya
dikumpulkan dalam sebuah baldi. Dalam pengakuan rasminya, Leonardo mendakwa dia memasukkan bahagian tubuh Seti ke dalam sebuah periuk besar. Dia kemudian menambah 7 kilo soda kaustik yang digunakannya untuk membuat sabun mandi. Dia mengacau adunan itu sehingga semuanya terungkai menjadi ketulan-ketulan hitam dan tebal sebelum menuangkannya ke dalam beberapa baldi berasingan. Darah Seti pula dibiarkannya sehingga menjadi bergumpal-gumpal. Leonardo kemudian mengeringkan gumpalan darah itu dalam ketuhar sebelum mencampurkannya dengan tepung, gula, coklat, telur dan margarin untuk dijadikan biskut. Dia telah memberikan biskut-biskut itu kepada rakan-rakannya yang datang melawat. Malah, dia sendiri memakan biskut itu serta menghidangkannya kepada anak-anaknya sendiri. Tidak lama selepas membunuh Seti, Leonardo mencari lagi mangsa baru. Wanita malang yang menjadi mangsa keduanya bernama Francesca ataupun Clementina Soavi yang tinggal berseorangan. Leonardo meyakinkan Soavi bahawa dia ingin menawarkan tugas untuk mengajar di luar negara. Sama seperti Seti, Leonardo turut menuliskan surat kepada rakan-rakannya dan saudara mara Soavi tentang keinginannya keluar negara. Dia juga turut memberikan Soavi wine bercampur dadah, lalu membunuhnya menggunakan kapak. Mayat Soavi dipotong kepada beberapa bahagian dan turut digunakan oleh Leonardo untuk membuat sabun dan biskut. Pembunuh berseri ini meneruskan dengan mangsa ketiganya bernama Virginia Cacioppo. Merupakan seorang penyanyi soprano. Dia menjanjikan Virginia dengan tawaran membuat persembahan di Florence, Itali. Virginia juga melalui proses yang sama dengan 2 orang mangsa yang telah terkorban. Namun, Leonardo mendakwa bahawa Virginia sedikit berbeza. Tubuhnya lebih berlemak dan berwarna putih. Apabila dijadikan sebagai biskut, rasanya juga lebih sedap berbanding sebelum ini. Leonardo menyangka telah berjaya menutupi jejaknya dengan baik. Tetapi, mangsa ketiganya sedikit berbeza. 2 mangsa pertamanya mempunyai keluarga, namun mereka terpedaya dengan surat yang dikirimkan dari Leonardo. Tetapi Virginia mempunyai seorang kakak ipar yang suka mengambil tahu hal adik iparnya. Kakak iparnya tidak percaya apabila membaca surat mengenai pemergian Virginia ke Florence, Itali. Dia juga melihat Virginia memasuki rumah Leonardo pada malam sebelum dia pergi ke Florence. Curiga dengan apa yang berlaku, kakak iparnya membuat laporan polis. Pada mulanya, Leonardo menafikan semua tuduhan. Apabila polis mula mengesyaki anaknya Giuseppe sebagai suspek utama, barulah dia mengaku dan menafikan penglibatan anaknya. Perbicaraan Leonardo Cianciulli berlangsung selama beberapa hari sahaja sebelum dia didapati bersalah. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 33 tahun. Apa yang paling mengejutkan, ramalan wanita Gipsy Romania itu menjadi kenyataan apabila Leonardo menghabiskan masa selama 30 tahun di penjara dan 3 tahun lagi di pusat pemulihan mental. Pada tahun terakhirnya di pusat pemulihan mental, Leonardo telah meninggal dunia akibat apopleksi cerebrum
iaitu kerosakan pembuluh darah di otak. Dia meninggal dunia pada tahun 1970 ketika berusia 79 tahun. Mayatnya diberikan kepada keluarganya untuk dikebumikan, manakala senjata dan peralatan membunuh yang digunakannya telah disumbangkan kepada Muzium Jenayah di Rom, Itali. Itu sahajalah video untuk hari ini. Terima kasih untuk sesiapa yang sudah tengok video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak terlepas setiap kali ada video terbaru.